Pada malam ini kita akan sambung ad-darsu as-salis. Maksudnya pelajaran yang ketiga. Di sini ada kalimah baitun. Ada kalimah baitun. Baitun telah kita pelajari. Jadi kalimah baitun ni apabila ia dimasuki oleh alif lam, maka huruf ta yang asalnya berbaris dhammah ini akan menjadi baris rafa', baris dhammah, baris hadapan. Jadi kita kena baca al-baitu. Baitun tadi rumah kan? Okey, rumah. Bila masuk al-baitu, maknanya kita nak tunjuk benda itu. Dia panggil alif lam al-ma'rifah di sini. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia akan sebut the house. The house. Maknanya kita nak merujuk rumah tersebut. Baik, al-baitu. Baris tanwin yang asalnya baris tanwin akan bertukar menjadi baris dhammah. Maka kita kena baca al-baitu. Baik, ini ramai student-student saya pun ramai yang tertukar lagi bila saya kata masuk alif lam pada sesuatu kalimah, iaitu kalimah isim, kata nama, maka dia letak lagi al-baitun. Dia jadi al-baitun. Itu salah lah. Salah. Baik. Kalimah seterusnya iaitu kitabun. Kitabun. Yang sebelum ini kita dah belajar kitabun. Kitabun ni maknanya kitab lah. Buku. Ni kitab. Ni sebagai contoh. Ni kitab. Nampak tak tuan-tuan? Ni kitab. Jadi apabila kalimah kitab dimasuki oleh alif lam, maka dia akan menjadi al-kitabu. Tak boleh kita nak sebut al-kitabun. Al-kitabun, kalau saya tulis di sini, tak boleh kita nak sebut al-kitabun. Al-kitabun salah lah. Al-kitabun salah. Sebab apa salah? Sebab kalimah kitabun ni sudah pun dimasuki oleh alif lam ma'rifah ni. Jadi begitulah. Tak boleh baca al-kitabun. Kena baca al-kitabu. Begitu juga dengan kalimah qalamun. Qalamun, apabila dimasuki alif lam, dia akan menjadi al-qalamu. Al-qalamu, jamalun pun sama. Jamalun jadilah al-jamalu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila masuk al-baitu, huruf alif lam pada kalimah, pada kata nama, pada isim, maka kita perlu faham bahawasanya benda tu spesifik. Kita dah spesifik benda tersebut. Contohnya ini. Contohnya kita tengok contoh yang diberikan ini, al-qalamu maksurun. Al-qalamu, pen itu. Maksurun, patah. Pen itu patah. Maknanya kita nak buat ayat, kalau kita sebut al-qalamu dengan memasukkan huruf alif lam ini, maka kita dah tahu pen itu patah. Begitu juga dengan kalimah yang seterusnya, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-bab, apa makna al-bab? Al-bab maknanya pintu. Maftuhun, terbuka. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Baik. Kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu wakifun. Ma makna ya tara hadhihi al-jumlah? Al-waladu bermakna budak itu. Budak itu jalisun, sedang duduk. Budak itu sedang duduk. Wal mudarrisu wakifun, dan guru itu berdiri. Hakadha. Baik, senang saja. Yang pentingnya kita kena ingat kaedah yang disebutkan tadi.
Dan juga mesti hafal. Mesti hafal. Kalau tak hafal, dia akan menjadi kita tak ingat lah. Jadi tak ingat. Okey, sebelum tu, sebelum kita pergi ke bahagian yang seterusnya, nak baca komen sikit. Kita baca komen. Rozalina Ghazali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Siti Ara, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Fiza Muhammad, Waalaikumsalam Ustaz. Okey, Adelia Damia, mana Ustazah? Ini mungkin anak murid Ustazah ni. Mana anak murid Ustazah Rozalina. Taib. Mumtaz Jihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mumtaz. Rozalina Ghazali. La, tidak. Hadha masjidun tayyib. Ahsanti ya Rozalina. Siti Rohaya Muhammad Ghazali. Assalamualaikum. Ya betul, lain tak kuat. Sekejap dia keras. Ya betul Ustazah. Betul Puan Siti Rohaya. Masalah lain yang jadi punca utama kepada saya tak buat online secara bersemuka, bukan berbentuk fizikal lah, maksudnya secara online. Jadi satu hala saja pengajaran ini, mudah-mudahan dia sedikit memberi manfaat kepada kita semua, kepada yang mendengar, yang menonton siaran ini. Okey, Ustaz Siti Rahaya dia dah bagi jawapan tadi. La hadza masjid tayyib. Ahsanti ya Siti Rahaya Rozalina Ghazali. La hadza qalamun tayyib. Ahsanti. Naam. Naam hakaza. Kamilah Ismail. Naam hadza najmun. Tayyib. Ahsanti ya Kamilah. Suryan Yusuf bagi thumb up. Okey. Dan sebagainya lah. Okey, terima kasih kepada yang memberi komitmen untuk memberikan komentar kepada saya pada malam ini. Baik, kita teruskan pembelajaran kita. Rakam wahid. Baik. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baik. Ma mana hadhihi al-jumlah ya tara? Al-kitabu, buku itu. Okey, buku itu. Okey, Ustaz tulis sini buku. Oh, tak cantik. Tulisan tak cantik. Buku itu. Jadidun, baharu. Wal qalamu qadimun. Dan pen itu lama. Baru lawan lama. Taib. Rakam isnani. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru ada dah di pelajaran yang pertama tu kita dah belajar perkataan himarun. Himarun tadi. Himarun apabila dimasuki oleh alif lam, maka huruf ra ini akan bertukar menjadi baris dhammah. Baris dhammah. Jadi al-himaru. Kaldai itu. Kita dah tahu dah kaldai itu di mana. Contohnya kaldai itu berada di depan kita. Kita pun nak buat ayat dalam bahasa Arab macam mana. Jadi kita sebut al-himaru saghirun. Saghirun bermakna? Saghirun bermakna kecil. Kaldai itu kecil. Wal hisanu, dan kuda itu kabir. Lawan kepada saghir iaitu kabir. Apa makna ya tura? Kabir. Boleh tulis komen. Saya nak tahu. Faham ke tak? Kabir. Jadi kabirun. Okey, baik. Rozalina jawab. Besar. Kabirun bermakna besar. Taib. Ahsanti. Naam. Sahih. Kabir bermakna besar. Begitu juga Nuraini jawab. Dan juga Wan Zul jawab. Kabirun bermakna besar. Okey, baik. Kita pergi ke nombor 3. Rakam salasah. Al-kursiyyu maksurun. Apa makna ya tara? Al-kursi. Al-kursi kita dah tahu tadi. Kita tak baca al-kursiyun.
Sebab apa? Sebab ada masuk alif lam di sini. Jadi kita akan kata al-kursiyu, kerusi itu, maksurun. Okey, maksurun. Mahya al-ijabah atau kaifa nutarjim hadhihi al-kalimah maksurun bi lughatina. Dengan bahasa kita. Bagaimana kita nak terjemahkan maksurun dengan bahasa kita? Maksurun apa makna? Kalau boleh tulis komen, boleh. Maksurun. Maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kerusi itu jawab. Maksurun. Okey. Sebelum itu kita bagi ucapan tahniah ataupun tepukan yang gemuruh kepada mereka yang dapat menjawab soalan saya tadi dengan betul. Kita bagi tepukan. Okey. Taib. Nuraini jawab patah. Ya. Ahsanti. Al-ijabah sahihah ya Nuraini. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Patah. Okey. Taib. Ahsanti. Taib. Rakam arba'ah. Rakam arba'ah. Al-mindilu wasikhun. Kamilah Ismail jawab kursi itu patah. ممتازة ممتازة أحسنتي يا كميلة. طيب المنديل وسخ. المنديل ما معنى يا ترى؟ المنديل kain sapu tangan itu wasikhun. Kalimah ya Allah. Terbalik pula. Wasikhun. Apa makna wasikhun? Siapa boleh jawab? Wasikhun. Kalau kalimah maksurun tu kita dah ada dah tadi di atas pelajaran kita. Kita dah tahu dah maksurun. Tadi ada contoh al-qalamu maksurun. Pen itu patah. Jadi kalimah ini nombor 4 ini wasikhun. Siapa tahu? Siapa tahu? Al-mindilu, Rosalina jawab. Al-mindilu sapu tangan. Baik, wasikhun. Nak Google. Boleh Google. Kita tunggu jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Al-mindilu wasikhun. Wasikh. Sambil-sambil kita berberak ni, secara santai, kita belajar secara santai, boleh hafal yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Kita boleh hafal. Al-mindilu wasikhun. Apa makna ya tura wasikhun? Wasikhun, okey. Saya bagi jawapannya. Wasikhun bermakna kotor. Kain sapu tangan itu kotor. Wasikhun bermakna kotor. Boleh hafal lalu. Sekarang juga boleh hafal wasikhun kotor, wasikhun kotor. Tak, senang saja. Baik, nombor 5, rakam 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u air. Baridun dingin. Dingin. Baridun dingin ataupun sejuk. Air itu dingin ataupun sejuk. Baik. Rakam 6. Rakam 6. Al-qamaru jamilun. Apa makna al-qamar? Al-qamaru. Ada orang nama Qamariyah. Ada orang nama Kamarul dan sebagainya. Apa maksud Al-Qamaru? Al-Qamaru bermakna bulan. Bulan itu jamilun. Jamil. Ada orang nama Jamil. Ada juga orang nama Jamilah. Kalau Jamilah itu orang perempuan lah. Kalau Jamil, orang lelaki. Jadi dalam ayat nombor 6 ini, Al-Qamaru jamilun, bulan itu jamilun, cantik. Okey, cantik. Cantik. Nuraini binti Khalid Siti, bulan itu cantik. Naam, ahsanti ya Nuraini. Wanzul, cantik. Cantik Wanzul. Okey, terima kasih Wanzul. Syukran lak. Baik, rakam 7. Rakam 7. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu. Tadi dah ada. Al-baitu
kita dah belajar, kita dah sentuh tadi. Al-baitu maknanya rumah. Rumah itu. Qaribun. Baik, saya tulis. Rumah itu qaribun. Apa makna ya tura qarib? Al-baitu qaribun. Masalah anak saya tunjuk. Contoh. Qaribun. Ni kertas. Ni kitab. Kitab dengan telefon. Qaribun. Dia duduk macam ni. Kedudukan yang macam ni. Qarib. Al-baitu qarib. Taib. Rumah itu qaribun dekat. Okey. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu ba'id. Jauh. Okey. Jawapan daripada Rozalina. Rumah itu dekat. Masjid itu jauh. Ahsanti Nuraini dekat. Ahsanti ya Nuraini. Wa Nuraini binti Khalid Siti. Rumah itu dekat. Naam ahsanti aidan. Mumtazah. Kullukum mumtazun. Taib. Rakam 8. Al-hajaru sakilun. Wal waraku khafifun. ما معنى هذه الجملة؟ الحجر بمعنى الحجر. الحجر. Pernah tak kita dengar perkataan hajarul aswad? Ma makna hajarul aswad? Hajarul aswad bermakna batu hitam. Bagi orang yang nak pergi ke Mekah tu, dia akan dia akan mencium lah batu hajarul aswad tu. Kalau kita sebut batu hajarul aswad tu 2 kali dah kita dah sebut batu. Al-hajaru batu. Saqilun. Saqil bermakna berat. Saqilun bermakna berat. Wal waraku dan kertas itu khafif. Ringan. Khafifun ringan. Taib, senang saja. Al-hajaru saqil wal waraku khafif. Baik, taib. Rakam 9. Al-labanu harun. Apa makna al-laban? Al-laban bermakna air susu. Harun. Al-labanun. Al-labanu susu. Susu itu. Susu itu. Tulisan tak cantik kalau guna ni. Harun panas. Okey, susu itu panas. Baik. Rakam 10. Nombor 10. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu baju kemeja itu. Baju kemeja itu nadhifun bersih. Naam, bersih. Baju kemeja itu bersih. Hakaza. Nuraini susu itu panas. Nuraini binti Khalid Siti susu itu panas. Suryani itu panas. Suryani Yusuf susu itu panas. Rozalina Ghazali baju kemeja itu bersih. Tayyib ahsantunna. Terima kasih banyak. Itu jawapan betul belaka. Okey, tayyib. Kita pergi ke tamarin. Apa makna ya tamarin? Tamarin ni latihan. Jamak latihan. Tamarin maksudnya latihan. Kalau mufrad, kalau satu, dia panggil tamrin. Tamrin. Latihan. Satu latihan. Kalau tamarin, jamak bagi kalimah tamrin. Jamak taksir dia panggil. Tamarin bermaksud latihan-latihan. Tayyib.
Baik. Rakam wahid. Nombor 1. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Iqra maksudnya bacalah. Bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dengan meletakkan baris akhir kalimat. Maknanya kena letak baris di akhir kalimah. Baik. Kita akan tengok satu-satu. Baik. Saya akan bimbing anda semua. Ini senang saja. Senang saja. Mudah. Sahlun jiddan. Masjid. Nak macam mana kalimah ini? Masjid. Masjidun. Dia letak bagi tadi. Di akhir kalimah. Masjid. Jadilah masjidun. Masjidun. Kalimah ni ada alif lam ni. Alif lam mim sim jim dal. Jadi kalimah ni macam mana? Nak baca dia? Al-masjidu. 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 Yang ini kalimah ini al-ma'u. Bidhammah. Ma'ul ke ma'un? Ma'un. Hakadha. Ma'un. Al-baitun ke al-baitu? Al-baitu. Bab. Ba alif ba. Macam mana? Babun. Babun. Qalam. Qaf. Lam mim. Macam mana nak baca? Qalamun. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh try. Sebab saya pasang skrin besar di belakang saya ni, boleh cuba. Boleh cuba untuk membaca. Jangan duduk senyap saja. Kena baca lah. Kena buka mulut. Walau disebabkan kita satu hala saja, tapi usaha tu mestilah di pihak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan juga abang-abang yang mengikuti siaran langsung ini. Baik. Saya bagi masa untuk anda untuk baca. Baik. Kalau dapat baca tu, okeylah. Alhamdulillah. Baik. Qalam. Okey, kita bagi masa. 10 saat sahaja. Okey, dah habis 10 saat. Okey, thank you. Okey. Baik. Qalamun. Baik, saya bagilah jawapannya. Qalamun. Di sini al-qala ada tertekan ada pula. Baik. Tertekan. Baik, di sini al-qalamu. Di sini al-kalbu. Yang ini kalbun. Komisun. Kenapa kena baca panjang komisun? Sebab selepas huruf mim ini ada huruf ya. Ya mat dia panggil. Jadi kena baca 2 harakat lah. Macam mengaji Quran lah. Komi panjang 2 harakat. Komisun. Jangan baca komisun. Kalau kita baca komisun, salah lah. Yang betulnya adalah komisun dengan bacaan panjang huruf mim tu. Bunyi mi komisun. Yang ini waladun. Al-hajaru. Himarun. Okey, himarun. Di sini al-himaru. 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 Okey, taib. Huna al-hisanu. Al-hisanu. Hisanun. Itu senang saja tuan-tuan. Bahasa Arab ni. Yang pentingnya kita kena belajar lah. Kalau kita tak belajar, dia akan rasa susah lah. Yang pentingnya kita kena
sentiasa baca Al-Quran. Dalam solat kita pun menggunakan bahasa Arab. Zikir kita pun dalam bahasa Arab. Itu kita kena kuasai bahasa Arab ini. Tujuan utamanya kita ialah untuk memahami isi Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu kita pada masa sekarang ada terjemahan Al-Quran, terjemahan daripada hadis-hadis Nabi. Jadi apabila kita belajar bahasa Arab ni, kita dapat nilai tambah untuk diri kita. Untuk diri kita. Jadi taklah kita orang kata tak tahu sangat pasal bahasa Arab ini. Sebab kita orang Islam. Kita orang Islam sepatutnya dan sewajarnya kita perlu menguasai bahasa yang kita cintai ini. Bahasa Arab adalah bahasa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita sayang kepada Nabi. Jadi kalau sayang kepada Nabi, kita kena belajar bahasa dia. Dan usaha yang saya buat ini adalah untuk membantu saudara-saudara dan juga saudari-saudari di luar sana untuk bersama-sama mempelajari bahasa yang kita cintai ini. Baik. As-su'alu ats-tsani. Latihan yang kedua. At-tamrinus tsani. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Taib. Dia suruh baca. Dia bagi kalimah-kalimah ini. Dia bagi ayat-ayat pendek ini yang telah kita belajar tanpa meletakkan baris. Jadi, kita kena baca dengan betul apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi, nombor 1 sampai nombor 10 tu, setiap kalimah tidak ada baris. Jadi, tuan-tuan boleh baca di rumah. Boleh baca sekarang. Saya bagi masa untuk tuan-tuan baca apa yang tertulis di nombor 2 ini. Latihan nombor 2 ini. Baik. Yang kalau kita dah baca, maka selepas itu kita patut tulis. Maka saya sarankan apa yang tuan-tuan baca, mestilah tuan-tuan tulis. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari. Kerana menguasai sesuatu bahasa itu, dia tak lari daripada 4 fasa. Dia tak lari daripada 4 fasa yang utama, iaitu belajarlah mana-mana bahasa sekalipun, bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa Portugis ke, bahasa Inggeris ke, dia tak lari daripada 4 fasa ini, iaitu fasa yang pertama, fasa mendengar. Dia panggil kemahiran mendengar. Maharatul istima'. Dia panggil maharatul istima', kemahiran mendengar. Okey, selepas kita mendengar apa yang telah kita dengar, dan kita dengar apa yang diajar oleh cikgu, apa yang diajar oleh guru kita, maka kita kena al-kalam, maharatul kalam. Selepas kita dah dengar, maka kita kena memahirkan diri kita dengan kemahiran bercakap. Sebab itulah dia panggil kemahiran bercakap. Apabila dah bercakap pandai, maka selepas itu kita ada lagi satu kemahiran, maharatul qiraah, kemahiran membaca. Selepas kita dah kuasai kemahiran mendengar, membaca, kemahiran mendengar, bercakap, kita akan perlu menguasai kemahiran membaca. Dan kemahiran yang terakhir, yang nombor 4, kemahiran yang keempat, iaitu maharatul kitabah, kemahiran menulis. Dalam bahasa Inggeris dia sebut listening skill, kemudiannya speaking skill, yang seterusnya membaca, qiraah, maknanya reading skill dan juga writing skill. Keempat-empat ni tak lari daripada bahasa. Tak lari. Kalau kita nak menguasai sesuatu bahasa, kena kuasai 4 kemahiran ini. Jadi kemahiran yang ada di nombor 2 ni adalah kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Jadi rakam wahid, nombor 1, al-maktabu maksurun. Yang kedua, nombor 2, rakam ithnani, al-mudarrisu jadidun. Rakam salasah, al-qamisu
wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Rakam 4, al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Rakam 5, al-masjidu maftuhun. Rakam 6, al-hajaru kabirun. Rakam 7, al-labanu baridun wal ma'u harun. Rakam 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Rakam 9, al-qamaru ba'idun. Rakam 10, al-mindilu nadhifun. نظيف. طيب هكذا أيها الإخوة أرجو منكم أن تقرأوا هذه الجملة البسيطة في بيوتكم أتمنى لكم ذلك. Saya harap kamu baca, anda semua dapat baca apa-apa yang telah kita pelajari ini di rumah. Ada line dah warna merah, ada mungkin di rumah dia akan delay lah. Siaran ini akan berlaku delay selama berapa minit lah. Berapa minit? Selama beberapa saat. Delay beberapa saat saja. Baik. Kita nombor 3. Rakam salasah. At-tamrinus thalis. Apa nama ni? Latihan yang ketiga. Baik. Imla al-faragha فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Ni macam mana ni? Panjang ni punya soalan. Taib. Imla. Imla apa makna ya tura? Imla bermakna isikan. 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 Ataupun penuhkan. Okey, penuhkan. Al-faragh, tempat kosong. Al-faragh, tempat kosong. Tempat kosong. Al-faragh ataupun ruangan kosong itu. Fima yali, yang berikut. Fima yali ni yang berikut. Yang berikut. Yang berikut yang mana? Yang di bawah ni lah. Biwada'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan perkataan yang sesuai. Biwadai, dengan meletakkan. Ini dengan biwadai, meletakkan al-kalimah. Al-kalimah ni perkataan, tuan-tuan. Kalimah ni biasa kita sebut kalimah-kalimah, tapi adakah kita tahu kalimah tu apa? Kalimah tu bermaksud perkataan. Okey, perkataan. Perkataan. Al-munasibah, yang sesuai. Yang sesuai. Minal kalimat taliyah, daripada min, daripada al-kalimat, perkataan. Al-kalimat, perkataan. Perkataan. Okey. Kalimat ni dia jamak, dia plural bagi bagi kalimah ni. Bagi al-kalimah. Kalimah ni satu. Daripada al-kalimat, daripada perkataan at-taliyah, yang berikut. At-taliyah ni yang berikut. Okey. Taib. Di sini ada kalimah. Ni kalimah-kalimah ni maksudnya. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Tadi kita dah belajar. Jadi latihan ini memerlukan kepada ingatan. Memerlukan kepada ingatan yang pelajaran yang telah kita belajar tadi. Tayyib, rakam wahid. Ma hiya al-ijabah? Al-hajaru. Tayyib, al-hajaru kaifa nujib
أو كيف نملأ هذه الكلمة الحجر. الحجر tadi maknanya apa? Al-hajaru bermakna batu itu. Batu itu. Al-hajaru, yang mana jawapan di sini? Jamilun ke, wasihun ke, maftuhun ke, harun ke, sakilun ke, khafifun. Jadi yang mana betul? Ya, yang mana betul? Yang mana sesuai dengan perkataan al-hajaru? Kalau dapat jawab, kita bagi tepukan sekali lagi. Okey, kita tukar warna. Kita tukar dengan warna merah. Kita nak letak jawapan. Okey, baik. Al-hajaru, batu itu saqilun. Okey, jawapannya ialah saqilun. Al-hajaru saqilun. Okey, saya tulis di sini. Aktubu huna ijabatuhu saqilun. Qaf ya saqilun. Saqilun. Okey, tayyib. Saqilun. Saqilun? Apa makna ya turaf saqil? Saqil berat. Okey. Rakam isnain, nombor 2. Al-babu. Jawapannya? Al-babu. Pintu itu maftuhun. Okey, maftuh. Okey, kita dah buat tadi saqilun, kita tanda macam tu. Okey. Al-babu, pintu itu. Yang mana jawapannya? Al-babu, pintu itu maftuh. Okey, maftuh. Okey, maftuh. Jawapannya maftuh. Aneh. Yang ini. Okey, kita tanda maftuh. Pintu itu terbuka. Maftuhun, terbuka. Maftuh. Maftuhun. Maftuhun. Pintu itu terbuka. Baik. Al-rakam salasa. Nombor 3. Al-qamaru. Baik. Al-qamaru. Al-qamaru. Bulan itu. Bulan itu. Jawapannya yang mana? Bulan itu jamilun tadi. Jamilun. Okey, kita tanda. Jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu cantik. Jamilun. Jamilun cantik ya. Al-jamilu cantik. Ada orang nama Jamil, ada orang nama Jamilah. Itu semua bahasa Arab. Semua bahasa yang kita gunakan ini kita pinjam daripada perkataan Arab. Macam nama Kamilah, nama Zaki, nama Sofia. Sofia bahasa Arab ke? Kitab yang kita guna. Kitab tu kitab lah. Buku yang kita guna tu. Baik, nombor 4. Rakam 4. Al-warakum. Mahya al-ijabah as-sahihah huna? Apakah jawapannya betul di sini? Al-waraku, pintu itu. Sorry. Al-waraku, kertas itu. Al-waraku, kertas itu khafifun. Kertas itu ringan. Khafifun. Khafifun. Okey, tayyib. Khafifun. Okey, Radhalina Ghazali jawab al-bab maftuhun. Kamila Ismail al-hajaru saghirun. Radhalina Ghazali jawab al-babu maftuhun. Okey. Radhalina Ghazali jawab lagi al-qamaru jamilun mumtazah ayyuha ikhwati al-a'izza. Baik. Rakam 5. Al-mindilu. Kain sapu tangan. Al-mindilu. Kain sapu tangan itu. Al-mindilu. Mada?
ما هي الإجابة الصحيحة هنا؟ المنديل وسخ. نعم وسخ. وسي wasikhun. Wasikhun ni kotor Wasikhun kotor. Contoh al-mindu. Kalau kita nak guna perkataan lain pun boleh. Perkataan yang telah kita belajar sebelum ini, contohnya komisun. Tak? Komisun ni baju kemeja. Kita nak buat ayat. Baju kemeja itu kotor. Macam mana nak jawab? Jadi kita kata al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Okey. Kalau kursi patah. Kursi patah. Al-kursiyu maksurun. Dan sebagainya lah. Okey. Rakam sitah, rakam nombor 6 ni. Rakam sitah. Al-labanu. Air susu itu. Susu itu. Al-labanu. Buat apa ni? Al-labanu. Al-labanu. Baik. Al-labanu. Jawapan nak bagi al-labanu. 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 Harun. 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 Harun apa mana? Harun ni panas. Harun panas. Okey. Baik. Saya tulis di sini. Tak jadi dah pen ni. Kita adjust sikit. Kenapa ni? Kita tak boleh tulis. Ni jadi masalah sikit. Kenapa ni? Jadi, saya tulis dengan mouse Tadi saya guna pen. Sekarang ni saya cuba untuk guna dengan mouse. Harun. 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 Ni guna mouse Harun. Susah sikit nak tulis dengan mouse ni. Jadi pen saya bermasalah. Okey. Baik. Hakadha darasna fi hadha al-liqa'. Gitulah kita belajar dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lagi ni nombor 4 ni, latihan nombor 4, nanti kita akan sambung di minggu hadapan lah, insya-Allah. Sekarang ni jam pun dah menunjukkan pukul 10:10 minit. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula pembelajaran kita pada malam ini, yang mana kita siarkan secara langsung melalui Facebook page Bahasa Arab untuk Pemula. Jadi sebelum kita akhiri majlis ataupun pembelajaran kita pada malam ini, kita ucapkanlah ribuan terima kasih kepada mereka yang telah turut serta dalam pembelajaran secara online ini melalui platform Facebook page Bahasa Arab untuk Pemula. Tahniah kepada mereka yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Walaupun berlaku sedikit berlaku line tak berapa clear. Sekarang ni dah bertukar warna hijau. Dan kadang-kadang dia bertukar kepada warna merah. Itu yang jadi masalah. Tak dapat buat kelas secara dua hala. Secara online tetapi tidak secara fizikal, namun kita dapat berinteraksi pada malam ini dengan interaksi yang amat positif di ruangan komen itu. Jadi kita akan bertemu di lain ketika, di lain waktu, pada hari yang sama, pada minggu yang sama, insya-Allah. Pada minggu hadapan, insya-Allah kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan menggunakan kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, muallifuhu Al-Syekh Ad-Doktor Fi Abdul Rahim hafizahullah wa ra'ahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun Allah Taala menjaganya dan memberikan kebaikannya banyak kepada tuan kitab ini.
Kita hanya mengambil sedikit manfaat daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan keberkatan kepada kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahasa turas, bahasa warisan Islam, warisan agama kita. Dan belajarlah bahasa Arab ini, kerana di luar sana ramai yang bukan Islam turut mempelajari bahasa Arab ini. Jadi adalah lebih layak dan lebih utama bagi kita untuk mempelajari bahasa yang indah lagi mulia ini. Ya, akhirul kalam, akhtatimu hadha al-liqa bi qiraati surati al-'asr wa tasbih al-kafarah, wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hatta naltaqiya fi al-marrah al-qadimah wa fi al-halqah al-jadidah. ولا تنسوا الضغط على الزر الإعجاب، وكذلك يمكنكم أن تكتبوا لي شيئا من التعليقات. Dan anda boleh subscribe, ada apa nama ni, bukan subscribe, boleh follow page ini di apa nama ni, nama page saya, jangan lupa bahasa Arab untuk pemula. Dan atrukukum fi amanillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rozalina Ghazali, Kamila Ismail, syukran ya Ustaz, afwan. Suryani Yusuf, terbaik Ustaz, minggu depan jumpa lagi insyaAllah. Suryani, naltaqi fi al-marrah al-qadimah, fi al-usbu' al-qadim. Nuraini binti Khalid Siti, terima kasih Ustaz, afwan. Wanzul, terima kasih Ustaz, sama-sama, afwan ya Wanzul. نلتقي في المرة القادمة في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.